Berapa lama lagi askar dalam kem? Cakap! Cakap! Dengan nama Allah dan sumpah tak setia, aku takkan bocorkan maklumat. Allahu Akbar. Keamanan negara ini dibayar dengan darah dan air mata. Angkatan Tentera Malaysia bersama pasukan keselamatan lain berkorban nyawa memadamkan komunis dari terus mengancam dan menyebarkan ideologi. Walaupun darurat pertama telah diisytiharkan tamat pada tahun 1960, Saki-Baki Parti Komunis Malaya terus menyusun semula kekuatan. Bermula tahun 1968, kebangkitan semula pergerakan bersenjata ini telah mengheret negara ke kancah darurat kedua. Bagi mengekang ancaman Parti Komunis Malaya, Tentera Darat Malaysia telah melaksanakan operasi ketenteraan di seluruh semenanjung Malaysia, khususnya di kawasan sempadan Malaysia-Thailand. Salah satu daripadanya, Operasi Sedar Gubir, melibatkan penugasan pasukan-pasukan tentera darat bersilih ganti. Dalam pelaksanaan operasi, terdapat insiden melibatkan para pejuang negara telah gugur semasa menghadapi pengganas komunis. Dalam operasi Sedar Gubir, Batalion ke-22 Regimen Askar Melayu Diraja telah diatur gerak melaksanakan operasi mendirikan markas taktikal di Kampung Ulu Legong, Baling, Kedah pada September 1981. Hampir 35 tahun berlalu selepas tercetusnya peristiwa serang hendap oleh pengganas komunis di Ulu Legong, Baling, Kedah. Kejadian pada 29 Oktober 1981 yang mengorbankan 7 anggota Regimen Askar Melayu Diraja kini dibukukan. Tembakan daripada pihak musuh dan dalam cara langsung membunuh anggota-anggota yang masih menyamuk. Pakcik doakan dan terasa berdoa meninggal itu diberkati dan dilindungi dan diberkati Allah berada di dalam mati saya. Peristiwa serang hendap Ulu Legong ini bukan saja mengejutkan seluruh negara, malah meninggalkan luka buat setiap ibu bapa yang telah kehilangan anak mereka di dalam insiden tersebut. Assalamualaikum. Kehadapan bonda dan ayahanda yang anak anda kasihi. Alhamdulillah, anak anda berada dalam keadaan sihat. InsyaAllah, apabila operasi ini selesai, anak anda akan pulang. Wahai bonda, ayahanda, terlalu lama anak anda tidak menatap wajah bonda dan ayahanda. Rindu ini tidak mampu anak anda ungkapkan dengan kata-kata. Anak anda rindu air tangan masakan bonda. Rindu ketawa ayah anda saat kita bergurau senda. Akhir kalam, doakan anak anda sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan segala urusan. Suasana pagi di markas taktikal Ulu Legong berlangsung seperti hari-hari sebelumnya. Setiap anggota meneruskan rutin harian sebagai persiapan sebelum melaksanakan tugasan. Ada anggota yang membersihkan senjata. Ada anggota yang menyusun kelengkapan tempur. Malah, ada juga anggota yang melakukan pemeriksaan kenderaan. Pada masa yang sama, Prebet Mat Said turut mengumpulkan surat-surat kiriman daripada anggota Company Bravo, Batalion ke-22 Regimen Askar Melayu Diraja untuk dihantar ke pejabat pos. Namun, tiada siapa menyangka pagi itu bakal mengubah kehidupan mereka buat selama-lamanya. Peristiwa bersejarah
yang bakal menggegarkan bumi Ulu Legong, yang bakal memadamkan kehidupan rutin di markas taktikal seperti hari-hari sebelumnya. 29 Oktober 1981, Parti Komunis Malaya telah melancarkan 2 serangan mengejut terhadap anggota Kompeni Bravo Batalion ke-22 Regimen Askar Melayu Diraja di Ulu Legong ketika mereka sedang menjalani rutin operasi. Tinggal 2 hari lagi kita habis operasi. Lepas operasi ni habis, aku tak minta banyak. Dapat duduk semeja makan dengan mak ayah pun dah cukup. Beberapa ketika kemudian, satu kumpulan diarahkan bergerak ke Kampung Lalang bagi mendapatkan ulang bekal. Tanggungjawab tersebut diamanahkan kepada Lance Corporal Hashim. Hashim, bukan patut hari ni kita dapat ulang bekal di Kampung Lalang ke? Dah, kau kumpul anggota, tergerak sekarang. Baik, Tuan. Sejurus menerima arahan daripada Lieutenant Rizwan, Lance Corporal Hashim kembali mendapatkan anggota dan mengarahkan persiapan terakhir dilaksanakan. Setiap senjata, kelopak, radio dan kelengkapan diperiksa sebelum kumpulan bersedia bergerak ke Kampung Lalang bagi mendapatkan ulang bekal. Setelah segala persiapan disempurnakan, kumpulan tersebut menaiki truk Volvo C303 dipandu Prebet Jamelwa, manakala Prebet Rosli duduk di sebelah pemandu. Sebaik saja kesemua 9 anggota menaiki di atas truk, mereka boleh bergerak meninggalkan markas taktikal menuju ke Kampung Lalang bagi mendapatkan ulang bekal. Sebaik saja truk meninggalkan markas taktikal, kedengaran satu letupan dari arah laluan truk ulang bekal. Emus! Emus! Libas ke kiri! Keluar! Keluar! Ambil perlindungan! Disusuli satu lagi letupan menggegarkan markas taktikal apabila markas itu sendiri menjadi sasaran serangan pengganas komunis. Truk ulang bekal yang dinaiki 9 kali anggota melepasi kampung telah ditembak oleh launcher mengenai pemandu dari arah hadapan, menyebabkan truk terbabas di bahu jalan diikuti hujan dan peluru dilepaskan bertalu-talu. Dalam masa yang sama, markas taktikal Kompeni Bravo turut menjadi sasaran serangan pengganas komunis. Musuh! Musuh! Hello 0 Bravo, di sini 2. Hello 0 Bravo, di sini 2. Kami diserang. Mohon bantuan. Habis. Markas taktikal 22 AAMD di Ken Gubir telah menerima laporan serangan yang berlaku di markas taktikal Kompeni Bravo. Pegawai pemerintah bersama pelakon UC telah bergegas bergerak ke Ulu Legong. Dalam kekecohan dan suasana cemas dihujani peluru, Prebet Mat Said terjun di tebing sebelah kiri truk mengambil perlindungan. Beliau seterusnya menyelinap di sebalik belukar. Prebet Syafi'i turut melompat keluar dari truk dan mengambil perlindungan menyelamatkan diri. Beliau mengalami kecederaan melecur di bahagian belakang badan akibat lancar roket pihak musuh. Kedua-dua anggota mematikan diri di dalam lukar sambil menyaksikan hujanan peluru ke arah sahabat mereka. Seorang demi seorang anggota gugur. Prebet Jamelwa gugur di tempat pemandu akibat tembakan granat launcher. Lance Corporal Hashim gugur di pintu truk. Prebet Mazlin dan Prebet Kembali rebah terkorban di belakang truk. Tubuh Prebet Mat Mendeka dan Prebet Rosli yang berada di atas truk ditarik turun oleh pengganas komunis
apakah kaku terkorban. Rebel Rosli sempat berteriak memanggil, "Emak! Emak!" Mendengar Rebel Rosli masih bersuara, salah seorang anggota PKM telah menarik beliau sambil seorang lagi anggota PKM mengacukan senjata. Berapa ramai lagi askar dalam kamp? Cakap! Cakap! Dengan nama Allah dan sumpah tak setia, aku takkan bocorkan maklumat. Allahu Akbar. Diikuti tembakan oleh oknum PKM ke arah Rebel Rosli dan disusuli tembakan anggota PKM lain terhadap mayat-mayat yang bergelimpangan. Pastikan semua mati! Askar Melayu, taat setia, kami rela berjuang dan berkorban nyawa. Itulah sumpah pengorbanan yang ditunjukkan pahlawan-pahlawan negara yang gugur dalam insiden ini. Mempertahankan kedaulatan negara hingga ketitisan darah yang terakhir. Merekalah pejuang pembela bangsa, agama dan juga negara. Di sebalik lirik itu, Rebel Masaid hanya mampu mendengar rintihan terakhir rakan-rakannya. Dalam keadaan cedera parah, beliau tidak mampu berbuat apa-apa selain berdoa. Oi, angkat teman. Jalanlah. Lai, jauh. Angkat. Jalan. Asap masih menyelubungi truk yang menjadi saksi kepada satu serang hendap yang kawan-kawan kita. Sedang mencari Tuan. Merdeka. 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 tiada
kata mampu menggambarkan perasaan seorang pegawai memerintah yang kehilangan anggotanya. Namun di medan, kesedihan tidak boleh mengatasi tanggungjawab. Lieutenant Colonel Hamzah mengarahkan pemeriksaan dan prosedur dead body clearance dilaksanakan. Setiap inci kawasan diperiksa. Setiap jasad diangkat dengan penuh hormat. Puluhan kesan tembakan pada tubuh menjadi saksi pengorbanan mereka dan kekejaman pengganas komunis. Kesedihan yang menyelubungi setiap anggota bertukar menjadi satu tekad. Pengorbanan mereka tidak akan dibiarkan sia-sia. Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, Platoon Yusis telah terdengar teriakan meminta pertolongan oleh Bebek Syafi'i dari dalam belukar. Allah! Sakitnya! Tolong! Aku kat sini! Mereka terus meluru ke arah belukar bagi memberikan bantuan kepada Bebek Syafi'i. Syafi'i! Ya Allah! Allahu Akbar! Sambil mereka memberikan bantuan kepada Bebek Syafi'i, terdengar satu lagi teriakan meminta pertolongan. Tolong! Tolong! Tuan! Ada seorang lagi bersama! Insiden serang handap yang melibatkan korban terbesar dengan kematian seramai 7 pahlawan negara era pasca merdeka. Momentum gerakan operasi diteruskan oleh tentera darat melalui pelaksanaan operasi demi operasi di seluruh negara bagi menjejak dan memusnahkan gerakan Parti Komunis Malaya. Sejarah telah menjadi saksi mutlak kepada sebuah hakikat yang terpahat dalam lipatan sejarah. Malaysia berdiri megah sebagai antara negara yang berjaya menamatkan pemberontakan bersenjata komunis.
melalui kerjasama seluruh agensi dan pasukan keselamatan, pelaksanaan Kesban iaitu keselamatan dan pembangunan dipergiatkan demi memenangi hati dan pemikiran rakyat bagi menyokong usaha mempertahankan kedaulatan negara. Usaha berterusan oleh kerajaan semakin diyakini rakyat dan membawa kepada kejayaan demi kejayaan yang memaksa kebanyakan pengganas komunis melarikan diri ke selatan Thailand. Dalam kerjasama strategi Malaysia-Thailand, pengawalan sempadan telah dilaksanakan dalam beberapa siri jawatan kuasa am sempadan Malaysia-Thailand. Kerjasama strategi ini juga mendapat sokongan daripada hubungan diplomatik Malaysia-China yang secara tidak langsung memberi tekanan kepada pengganas komunis daripada meneruskan perjuangan ideologi mereka. Pengukuhan kerjasama diplomatik Malaysia, Thailand dan China berjaya melumpuhkan momentum ideologi komunis dari terus berkembang. Rundingan demi rundingan telah dilaksanakan dengan 16 rundingan rasmi dilaksanakan di berlainan tempat di Hat Yai, Phuket dan Pulau Pinang. Diakhiri perjanjian 3 penjuru antara Malaysia, Thailand dan PKM pada 2 Disember 1989 di Hotel Lee Garden, daerah Hat Yai, Songkhla, Thailand. Dengan kejayaan ini, berakhirlah 41 tahun gerakan komunis yang mengancam kedaulatan negara. Kejayaan yang kita kecapi pada hari ini adalah hasil pengorbanan pahlawan negara yang telah berjuang dengan semangat taat setia mempertahankan tanah air yang tercinta. Pak Hang, hari ni anak kita balik. InsyaAllah, kita tunggu dia. Dengar macam kereta askar je. Anak kita balik kot. Berbekalkan harapan yang tertulis dalam surat yang diterima, mereka setia menanti kepulangan anak yang dikasihi. Tanpa menyedari, kepulangan yang dinanti diiringi tangisan di atas kehilangan insan yang dikasihi. Assalamualaikum. Pakcik, Pakcik. Saya Lieutenant Colonel Hamzah, pegawai memerintah 22 Regimen Askar Melayu Diraja. Berat untuk saya maklumkan bahawa anak anda, Pakcik, Makcik, telah terkorban di dalam satu insiden bagi mempertahankan kedaulatan negara. Ya Allah, Bang. Anak kita, Bang. Anak kita. Anakku, langkahmu, ibu dan ayah nantikan pulang. Namun jasad kaku yang diusung datang, jasad terbalut menuju persemadian, membungkus harapan ibu, ayah, penuh kesedihan. Kami menghampa rindu sebuah pelukan. Takdir
sebuah kehilangan. Bagaimana kami harus memulakan kehilangan, sedangkan kepulangan ini menjadi pengakhiran. Wahai ibuku, wahai ayahku, aku tidak memilih untuk pulang begini. Tetapi takdir memilih aku pulang ke Sisi. Aku tetap pulang. Cuma tidak lagi nanti. Usahlah ibuku, usahlah ayahku menangis lagi. Redalah aku kembali. Berbahagialah ibuku, berbahagialah ayahku. Kepergianku menunaikan janji pada Pertiwi. Meskipun pergi tanpa wasiat, tanah ibunda ini kita warisi. Sejarah tidak pernah berdusta. 4 dekad telah berlalu usia. Penghormatan kepada perwira negara. Rosli Manayan, Syamil Mahmud, Mat Merdeka Ismail, Jamil Abdul Hamid, Mazrim Wasa, Muhammad Kembali, Muhammad Fadli, Sashim, Ulu Legong berdarah semalam, membajai merdeka di hari ini. Ulu Legong berdarah semalam, menyirami damai yang kita warisi. Ulu Legong berdarah semalam, tinta melakar negara yang gagah berdiri. Ulu Legong berdarah semalam, tragedi pengorbanan takkan terpendam.
Adam. Tujuh perwira mungkin tidak dikenal namanya. Tujuh perwira mungkin tidak dikenal namanya. Pada keberanian yang tidak mati, pada semangat yang terus bersemi, biar nyawa menjadi ganti, biar darah membasahi bumi, asal maruah negara terus berdiri. Kerana sumpahku seru semangat yang ditiup. Berjuang! Berjuang, terus berjuang. Berikrar satria. Taat setia. Perwira gugur bukan sekadar meninggalkan pusara, sebuah amanah dikau diwariskan, sejarah keberanian dikau dipahatkan, buat generasi menghayati harga sebuah kemerdekaan, meninggalkan salam terakhir dalam panji perjuangan. Al-Fatihah. Doa dititipkan, yang gugur telah terkorban. Ulul Agung pernah berbicara. Sebuah tragedi disingkap makna. Semalam tertinta erti pengorbanan, hari ini tersurat harga kemerdekaan. Sahabat gugur menjulang panji, perwira yang tinggal menyaksi janji. Tiada pertiwi dapat berdiri tanpa perwira yang rela pergi. Kemerdekaan ini diwaris bangsa, kedaulatan untuk dijunjung bersama. Makmur watan berpayung takhta, raja berdaulat, lambang negara. Demi raja kita bersetia, demi negara kita berkorban selagi bernyawa. Berdiri penuh bermaruah di atas tanah keramat ini, perwira, saksi dan waris sebenar. Kisah operasi Sedar Gubir turut dibawakan sebagai lambang penghormatan. Lieutenant Colonel Bersara Haji Hamzah bin Osman, mantan pegawai memerintah Batalion ke-22 Regimen Askar Melayu Diraja. Prebet Bersara Haji Said bin Adam, Profesor Madya Dr. Azhar bin Kasim, adik kepada Prebet Jamil bin Hamid. Encik Amir Hamzah bin Matnayan, adik kepada Allahyarham Prebet Rosli bin Matnayan. Waris yang tidak dapat hadir didedikasikan kepada
Allahyarham Lans Korporal Hashim bin Sulaiman, Allahyarham Prebet Muhammad Kambali bin Muhammad Sodali, Allahyarham Prebet Mazlim bin Wasal, Allahyarham Prebet Jamil bin Mahmud, dan Allahyarham Prebet Mat Mendeka bin Ismail. Hadirin yang dihormati sekalian, demikianlah tadi persembahan pantomim penuh dramatik dan penghayatan Darah Pahlawan Ulu Legong, diinspirasikan daripada kisah benar Operasi Sedar Gubir tahun 1981, hasil kerjasama syarikat produksi Elisa Vision, Persatuan Peminat Sejarah Pahlawan, Radio Television Malaysia RTM, Polis Diraja Malaysia dan teraja utama tentunya Tentera Darat Malaysia. Berikan tepukan gemuruh kepada semua yang terlibat.